Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini benar-benar satu kenyataan? Pada ketika ini di Shanghai, China sedang berlaku satu perkara yang sungguh luar biasa. Di sebuah sekolah menengah swasta elit, para pelajar mengerumuni pejabat pengetua sambil merayu. Pengetua, tolong pastikan rombongan belajar tahun depan adalah ke Malaysia. Tolong izinkan adik-adik kelas kami juga pergi ke Malaysia. Bukan. Itu sahaja para ibu bapa turut melancarkan campaign petition yang ditandatangani oleh ratusan orang. Malah 5 buah sekolah menengah berhampiran juga mula bergabung untuk melakukan perkara yang sama. Namun keadaan ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu. Pada waktu itu sebaik sahaja destinasi rombongan diumumkan ke Malaysia, para pelajar secara terang-terangan menunjukkan kekecewaan mereka. Cikgu Wang Lei, seorang guru kelas yang mempunyai pengalaman mengajar selama 37 tahun, juga merasa sangat hampa. Namun, apabila rombongan 5 hari itu berakhir dan tiba masanya untuk pulang ke Shanghai, separuh daripada pelajar menangis tersak-esak di pintu pelepasan lapangan terbang. Cikgu Wang Lei sendiri tidak dapat menahan air matanya. Setahun kemudian, seramai 3.000 pelajar dari 17 buah sekolah menengah di sekitar Shanghai tiba serentak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Ini merupakan kumpulan pelajar terbesar dalam sejarah pertukaran budaya antara kedua-dua negara. Apakah sebenarnya yang mereka lihat dalam tempoh 5 hari itu? Sekarang mari kita dengar kisah yang menggegarkan dunia pendidikan Cina ini. Nama saya Wang Lei. Saya telah berkhidmat sebagai guru matematik sekolah menengah di Shanghai selama 37 tahun. Musim bunga tahun lalu merupakan saat yang paling memalukan dalam hidup saya, namun ia juga merupakan saat di mana saya mendapat kesedaran yang paling besar. Saya masih ingat dengan jelas ketika destinasi rombongan belajar diumumkan di pejabat. Apabila perkataan Kuala Lumpur, Malaysia muncul di skrin, saya sangat kecewa. Sepanjang 37 tahun mengajar, saya telah mengetuai banyak rombongan belajar ke luar negara, tetapi saya tidak pernah ke Malaysia, dan sejujurnya, saya tidak berminat untuk ke sana. Apabila saya memberitahu 42 orang pelajar di kelas saya, kelas 3,2, reaksi mereka seperti yang saya jangkakan. Suasana bilik darjah menjadi sangat dingin. Sekolah kami adalah salah satu sekolah menengah swasta dengan syarat kemasukan tertinggi di Shanghai. Ibu bapa mereka kebanyakannya adalah eksekutif kanan syarikat atau usahawan. Pelajar-pelajar ini biasanya akan melanjutkan pelajaran ke universiti ternama di Beijing atau Shanghai. Mengapa rombongan terakhir mereka perlu ke Malaysia? Begitulah pikiran saya pada waktu itu. Sebenarnya alasannya sangat mudah, masalah budget. Keuangan sekolah menjadi ketat, jadi perjalanan perlu dikurangkan secara drastik. Perjalanan ke Eropah atau Amerika Syarikat menelan belanja lebih 20.000 yuan bagi setiap pelajar, tetapi ke Kuala Lumpur hanya memerlukan 6.000 yuan. Jaraknya juga lebih dekat, jadi kesan terhadap waktu pembelajaran adalah minimum. Semasa taklimat bersama ibu bapa, reaksinya juga sangat dingin. Ada yang berkata bangunan di Malaysia sudah lama dan nampak seperti bandar tahap ketiga. Ada juga yang bimbang tentang kebersihan makanan di pasar malam. Walaupun saya cuba menenangkan mereka dengan data yang disediakan, hati saya sendiri merasa sangsi kerana saya belum pernah menjejakkan kaki ke negara itu. Apabila saya mencari maklumat tentang Kuala Lumpur di internet, walaupun terdapat beberapa bangunan pencakar langit, banyak jalan raya nampak agak usang dengan bumbung zinc tidak jauh beza dengan bandar tahap kedua atau ketiga di negara kami. Sejujurnya saya tidak mempunyai tanggapan yang baik terhadap Malaysia. Berita yang saya dengar sering menggambarkan kekecohan politik atau ekonomi yang perlahan. Malam sebelum bertolak sambil mengemas bagasi, saya berfikir bahawa perjalanan ini hanyalah satu aktiviti formaliti tamat pengajian yang tidak akan memberikan kesan mendalam kepada pelajar. Sepanjang 37 tahun, hati saya jarang sekali terusik oleh rombongan belajar, dan saya fikir kali ini juga sama. Pada pagi hari berlepas, kami berkumpul di lapangan terbang antarabangsa Pudong, Shanghai. Walaupun pelajar kelihatan teruja, guru-guru nampak letih. Saya mengingatkan pelajar tentang perkara penting: patuhi arahan kumpulan, jaga barang berharga, dan jangan ikut orang asing, pesanan rutin yang selalu saya sampaikan. Di dalam kapal terbang, saya melihat keluar tingkap sambil daratan Cina semakin menjauh. Rakan setugas saya meluahkan kebimbangan tentang kebersihan gerai makanan di Malaysia. Saya menjawab, jangan terlalu risau, rasanya lebih kurang sama dengan kita, mereka pasti boleh membiasakannya. Kapal terbang berlepas dan hanya dalam masa beberapa jam kami akan tiba. Saya memejamkan mata, hanya berharap agar perjalanan ini berjalan lancar tanpa sebarang kecederaan, memberi mereka masa membeli coklat atau kopi putih dan pulang selepas 5 hari.
Saya tidak mempunyai sebarang harapan, malah saya mempunyai prasangka bahwa Malaysia adalah negara yang sudah ketinggalan berbanding China. Itulah keangkuhan yang terkumpul selama 37 tahun. Namun saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah seluruh kerjaya saya. Saya juga tidak menyangka bahwa Malaysia akan muncul di hadapan saya dengan wajah yang jauh berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Sebaik sahaja menjejakkan kaki di KLIA dunia, saya mula bergoncang. Perkara pertama yang menarik perhatian saya di KLIA adalah kecerahan dan keramahannya. Walaupun tidak sehebat lapangan terbang Pudong, ini adalah lapangan terbang yang paling mempunyai jiwa dan perkhidmatan yang paling teliti yang pernah saya lihat. Lantainya sangat bersih dan setiap kaki tangan memakai senyuman yang ikhlas. Pelajar-pelajar saya juga memandang sekeliling dengan kagum. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, seorang kaki tangan membantu pelajar kami, menunjukkan arah dengan suara yang lembut dan sopan, diakhiri dengan ucapan, "Selamat datang dan selamat berseronok di Malaysia." Pelajar kami sangat terkejut. Walaupun kami menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin, yang ringkas, keramahan, dan kesabaran yang tulus itu adalah sesuatu yang jarang kami alami di Shanghai yang serba pantas. Keluar dari lapangan terbang, pemandu pelancong kami menyambut dengan lambaian tangan. Dia seorang lelaki berusia 40-an yang sangat kelakar. Di dalam bas, pelajar mula berbincang tentang betapa baiknya kaki tangan lapangan terbang tadi. Pemandu pelancong berkata, pemandangan yang paling indah di Malaysia adalah rakyatnya. Pada mulanya saya rasa itu hanyalah slogan, tetapi mengenangkan pengalaman tadi saya mula percaya. Dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, saya melihat lebuh raya yang luas dan rata. Pemandu di sini sangat mematuhi peraturan. Mereka akan memberi isyarat sebelum menukar lorong. Bangunan di tepi jalan, walaupun ada yang lama, nampak tersusun dan kehijauan hutan selaras dengan pembangunan bandar. Selepas 40 menit kami memasuki pusat bandar, saya melihat ramai orang berbasikal dan berjoging di taman-taman. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa walaupun bangunan tinggi tidak sebanyak di Shanghai, bandar ini mempunyai suasana yang unik. Selepas mendaftar masuk di hotel berhampiran Bukit Bintang, rakan setugas saya berkata, rasa jauh lebih selesa daripada yang dibayangkan. Saya mengangguk. Segala-galanya dari lapangan terbang ke hotel menunjukkan satu tahap ketertiban dan kehangatan manusia yang bertaraf kelas pertama. Prasangka saya mula goyah. Semasa makan malam buffet di hotel, terdapat pelbagai hidangan seperti nasi lemak satai dan juga masakan barat. Saya memerhatikan tetamu lain yang kebanyakannya rakyat tempatan. Adab makan mereka sangat baik, bercakap dengan nada rendah tanpa jeritan, dan tiada pembaziran makanan yang kelihatan. Ini sangat berbeza dengan imej kecoh yang saya lihat dalam berita sebelum ini. Malam itu saya berbaring di katil dengan perasaan tertanya-tanya, apakah lagi yang akan saya lihat esok? Keesokan paginya saya melihat pemandangan Kuala Lumpur dari tingkap bilik. Walaupun baru jam 8 pagi, sistem transit aliran ringan LRT sudah beroperasi. Jalan raya sangat bersih tanpa sampah sarap, walaupun ia adalah kawasan komersial yang sibuk. Selepas sarapan, kami melawat sebuah sekolah menengah terkemuka di Kuala Lumpur. Sebaik tiba, bangunan bata merah yang bersejarah itu kelihatan sangat indah di bawah sinar matahari. Pengetua sekolah menyambut kami dengan penuh rendah diri. Berjalan di koridor, saya melihat hasil seni dan kaligrafi pelajar dipamerkan. Apabila saya memasuki bilik darjah, saya terkejut. Tiada peralatan pemantauan berteknologi tinggi, ia hanya bilik darjah biasa. Namun apa yang mengejutkan saya ialah apabila tamat waktu rehat, pelajar-pelajar berdiri serentak mengambil peralatan pembersihan dan mula membersihkan bilik darjah. Koridor malah tandas tanpa sebarang rungutan. Guru hanya memerhati. Pengetua menjelaskan, ini adalah waktu pembersihan. Pelajar harus bertanggung jawab menjaga tempat mereka belajar untuk memupuk rasa cinta kepada harta awam. Di sekolah kami di Shanghai, tugas pembersihan biasanya diserahkan kepada syarikat kontraktor. Kemudian kami ke Dewan Sukan. Pelajar-pelajar sangat aktif dalam aktiviti kelab seperti bola keranjang, tarian, dan seni mempertahankan diri. Wajah mereka penuh dengan keyakinan dan kegembiraan. Interaksi antara jurulatih dan pelajar nampak seperti kawan. Paling mengagumkan adalah waktu makan tengah hari. Mereka beratur dengan tertib dan setiap langkah pengasingan sisa makanan dilakukan dengan teliti. Saya berfikir walaupun Shanghai maju dari segi infrastruktur, Malaysia mendahului dari segi pendidikan kemanusiaan dan sahsiah diri. Selepas itu pelajar diberikan masa bebas di kawasan Bukit Bintang. Saya mengekori sekumpulan 11 orang pelajar. Kawasan itu penuh dengan tenaga remaja. Jalan raya jauh lebih bersih daripada yang saya bayangkan dan stesen MRT juga sangat bersih dengan peraturan dilarang makan dan minum yang dipatuhi dengan ketat.
Orang ramai secara otomatik berdiri di sebelah kiri eskalator untuk memberi laluan kepada mereka yang tergesa-gesa. Tiba-tiba seorang pelajar perempuan berlari ke arah saya dengan muka pucat. "Cikgu, dompet saya hilang." Di dalamnya terdapat wang tunai lebih Rp1, dokumen pengenalan diri, dan gambar mendiang neneknya. Kami berpatah balik dan bertanya kepada pemilik kedai. Walaupun mereka cuba membantu melihat rakaman CCTV, dompet itu tidak ditemui. Selepas 20 menit mencari, saya hampir berputus asa. Saya tahu sangat sukar untuk mendapatkan semula dompet yang hilang di tempat asing. Tiba-tiba seorang wanita Malaysia berusia sekitar 60-an berpakaian ringkas memanggil kami. Dia memegang dompet pelajar tersebut. Dengan lohat tempatan yang mesra, dia berkata, "Ini dompet kamu bukan? Saya nampak kad pelajar di dalamnya. Saya tahu kamu dari luar negara, jadi saya kejar kamu dari tadi, karena takut kamu risau." Pelajar itu menangis kegembiraan. Saya terpana. Wanita ini pada usia emasnya sanggup mengejar kami di tengah kesesakan Bukit Bintang selama 20 menit. Apabila kami ingin memberi ganjaran, dia menolak dengan tegas. "Tak apa, yang penting barang dapat balik." "Malaysia, selamat lepas ini. Hati-hati ya, selamat bercuti." Sambil berlalu dia melambai tangan. Inilah keramahan rakyat Malaysia yang diceritakan itu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, semua pelajar terdiam. Mereka seolah-olah sedang merenungi apa yang berlaku. Saya juga begitu. Sepanjang 37 tahun mengajar ini, kali pertama saya melihat orang asing sanggup mengejar pelancong semata-mata untuk memulangkan dompet. Prasangka saya benar-benar hancur berkecai. Hari berikutnya kami melawat tapak bersejarah yang menunjukkan kebangkitan rakyat Malaysia daripada cabaran masa lalu. Pemandu pelancong menceritakan bagaimana rakyat pelbagai kaum bersatu padu membina negara. Saya kagum melihat keharmonian kaum di sini. Walaupun berbeza agama dan budaya, mereka hidup dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Pada sebelah petang kami mengadakan sesi pertukaran dengan pelajar sekolah menengah tempatan di Kuala Lumpur. Walaupun pada mulanya agak malu, suasana menjadi rancak apabila mereka mula berbual sambil minum teh tarik. Pelajar Malaysia sangat matang dan mempunyai pandangan yang luas tentang isu sosial. Apabila ditanya mengapa mereka begitu vokal, seorang pelajar menjawab, "Kami belajar untuk menyatakan pendapat secara berhemah di sekolah. Itu sebahagian daripada kehidupan masyarakat kami." Pelajar kami sangat kagum kerana mereka lebih terbiasa dengan jawapan standar. Apabila bercakap tentang impian pelajar Malaysia, mempunyai matlamat yang pelbagai, ada yang mahu memartabatkan budaya tempatan, menjadi pemuzik bebas, atau menjadi sukarelawan. Pelajar kami pula kebanyakannya mahu masuk universiti ternama dan menjana kekayaan. Perbezaan ini membuat saya berfikir, mungkin sistem pendidikan Malaysia memberi lebih banyak ruang untuk penerokaan diri. Sebelum berpisah, mereka bertukar-tukar akaun media sosial. Hari terakhir tiba, saya melihat menara berkembar Petronas KLCC yang tersergam indah di bawah sinar matahari pagi. 5 hari lalu saya rasa bandar ini usang, tetapi sekarang saya tahu betapa hebatnya tempat ini. Di dalam bas menuju ke Kelia, seorang pelajar berkata, "Cikgu, Malaysia sangat hebat. Ia tidak seperti yang saya bayangkan. Saya mahu datang lagi." Semua pelajar mengangguk setuju. Saya menjawab, "Cikgu pun rasa begitu. Ini rombongan belajar paling bermakna dalam hidup cikgu." Di lapangan terbang, semasa mahu menaiki pesawat, air mata saya mengalir. Saya berasa malu kerana pernah memandang rendah terhadap Malaysia. Saya melihat beberapa pelajar juga sedang mengesat air mata. Malaysia bukan sahaja sebuah negara yang indah, tetapi sebuah masyarakat yang mempunyai tamadun sahsiah yang tinggi dan hati yang hangat. Sebaik tiba di Shanghai, suasana lapangan terbang yang sesak dan bising membuatkan saya berasa sedikit tidak selesa. Walaupun hanya 5 hari, jiwa saya telah berubah. Di rumah saya menceritakan segala-galanya kepada istri saya. Dia terkejut melihat saya begitu tersentuh. Apabila kembali ke sekolah, keadaan menjadi kecoh. Gambar-gambar pembersihan sekolah di Malaysia dan kisah dompet yang hilang telah tular di media sosial. Ribuan komen memuji tahap sahsiah dan keramahan di Malaysia. Pengetua memanggil saya, dan selepas mendengar penjelasan saya, dia berkata, "Nampaknya kita ada banyak perkara yang perlu dipelajari. Mungkin rombongan seterusnya harus ke Malaysia lagi." Lebih mengejutkan, ibu bapa mula menelefon sekolah, meminta anak-anak mereka dihantar ke Malaysia. Sebulan kemudian, Biro Pendidikan Shanghai menghubungi saya untuk menjadi perunding bagi projek mengkaji sistem nilai dan pendidikan sahsiah di Malaysia. Dalam masa 3 bulan, tempahan tiket ke Malaysia dari Shanghai meningkat 300%.
Akhirnya 17 buah sekolah menengah di Shanghai bergabung untuk menganjurkan rombongan besar-besaran melibatkan 3.000 pelajar. Saya sekali lagi pergi ke Malaysia kali ini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kelia menyediakan kaunter khas untuk kami dan pihak berkuasa tempatan di Kuala Lumpur sangat membantu melancarkan pergerakan bas kami. Selama seminggu 3.000 pelajar ini berinteraksi dengan pelajar Malaysia, masuk ke kelas bersama makan nasi lemak bersama dan menyertai aktiviti kelab. Batasan budaya hilang melalui bahasa kemanusiaan yang sama. Semasa hari perpisahan pelajar dari kedua-dua negara berpelukan dan menangis berjanji untuk berjumpa lagi. Sekembalinya ke Shanghai, kisah ini dilaporkan secara meluas dalam berita nasional. Pada majlis graduasi sekolah saya berdiri di atas pentas dan berkata dengan suara yang bergetar, "Saya telah menjadi guru selama 37 tahun, tetapi tahun ini adalah tahun yang paling bermakna. Pengalaman di Malaysia telah mengubah hidup saya. Saya memohon maaf kerana pernah membawa prasangka kepada kalian. Terima kasih kerana mengajar saya untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka." Seluruh dewan memberikan tepukan berdiri. Sejak hari itu saya sering dijemput untuk memberi ceramah tentang kepentingan menghapuskan prasangka dan menghargai kepelbagaian budaya. Sekarang hubungan pendidikan antara kedua-dua negara semakin erat. Pelajar-pelajar saya mula belajar tentang budaya luar dengan lebih mendalam dan ramai yang memilih untuk melawat Malaysia semula. Saya sangat bersyukur kerana di penghujung kerjaya saya Malaysia telah mengajar saya satu pengajaran terbesar dalam hidup. Betapa pentingnya untuk melihat dunia tanpa prasangka dan menerima perbezaan dengan kasih sayang. Inilah berkat terbesar dalam hidup saya yang berusia 65 tahun ini. Saya akan menghabiskan baki usia saya untuk menyebarkan mesej ini agar generasi akan datang dapat melihat dunia dengan jiwa yang lebih luas. Kisah tentang guru Shanghai yang mengatasi prasangka dan membawa 3.000 pelajar ke Malaysia ini berakhir di sini. Bagaimana pendapat Anda? Sila tinggalkan komen Anda. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran kami. Terima kasih kerana menonton.